Di zaman yang penuh dengan kemungkinan, tidak dinafikan maklumat dapat diperolehi dengan mudah. Namun, tidak semua maklumat adalah bersifat benar. Sesetengah maklumat mampu mendatangkan kekeliruan dan salah faham. Maka dengan itu, kami akan kupaskan sekularisme dengan secara terperinci kerana sekularisme ini secara amnya semua orang tahu. Namun, tidak semua orang memahaminya secara terperinci. Jadi fokus utamanya pada masa ini adalah penyataan masalah di mana kita akan mengupas sekularisme dari segi definisinya dari pandangan barat dan pandangan Islam. Selain itu, kita dapat menilai keburukan sekularisme kepada agama. Objektif kajian pula adalah untuk memahami dan mendalami teori sekularisme dari sisi pandangan ilmuwan Islam dan barat. Dan keduanya, mengkaji natijah sekularisme kepada agama dari segi ekonomi, sosial dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Syanifi ingin membentangkan tentang kajian literatur mengenai sekularisme. Sekularisme merupakan fahaman sekular dan telah pun disebarkan ke seluruh dunia berabad tahun lamanya. Sekular berbeza dengan peradaban Islam di mana fahaman sekular dia memisahkan agama dan dunia. Seterusnya, pindah kepada definisi dan pandangan. Definisi ialah bahasa Latin iaitu seculum. Seterusnya, kerajaan atau entiti lain wujud secara terasing dari kepercayaan agama dan memberikan hak kebebasan daripada peraturan dan ajaran agama. Daripada pandangan Islam pula, Prof. Dr. Sheikh Muhammad Naqib Al-Atas menaksirkan sekularisme ke bahasa Arab iaitu Al-Amaniyah, iaitu alam. Seterusnya, Al-Atas dan Al-Quradawi menterjemahkan sekularisme sebagai terjemahan tak betul. Sulaiman Nordin menyatakan bahawa fahaman ini tidak dibawa pengaruh institusi Gereja Katolik Rom. Pada pandangan barat pula, asal yang pertama dari Inggeris iaitu secularize dan Perancis iaitu laicue. Secular yang diterjemahkan menjadi time atau iaitu masa atau location iaitu tempat. Seterusnya, ahli-ahli teologi barat berpandangan perbezaan di antara sekularisasi dan secularize yang menunjukkan sekularisme adalah hasil daripada kristalisasi dari proses sekularisasi ke dalam bentuk yang khusus. Akhir sekali, setiap isme adalah ideologi yang tidak ada kaitan dengan kebenaran kerana tiada balas sosial manusia terhadap situasi sosialnya. Seterusnya, pada ciri-ciri sekularisme. Yang pertama, penafian hal-hal kerohanian dengan adanya akhirat dan memisahkan agama. Seterusnya, memberikan dorongan kepada pengikutnya supaya mengedepankan hal-hal akhirat dan mencari kehidupan dunia semata-mata. Akhir sekali, bersifat kebebasan dan kebahagiaan dan kebebasan tanpa batasan. Seterusnya, saya menyerahkan pembentangan kepada Ikhwan Nuruddin. Terima kasih kepada Danesh Hanafi. Saya Ikhwan Nuruddin bin Khairuddin akan meneruskan dengan kesan penyebaran sekularisme kepada agama. Yang pertama adalah dari segi politik, iaitu memisahkan aspek politik daripada tugas ulama. Yang kedua, dari segi sosial, iaitu menyebabkan runtuhnya akhlak. Yang ketiga adalah dari segi ekonomi, iaitu memisahkan sistem ekonomi kapitalis. Yang keempat adalah dari segi pendidikan, iaitu mementingkan urusan duniawi daripada jiwa dan iman. Dan yang terakhir adalah dari segi perundangan. Undang-undang terbahagi kepada dua, iaitu Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil. Yang seterusnya adalah cabaran. Antara cabarannya adalah menjauhkan umat Islam daripada syariat Islam dari segala aspek. Sebagai contoh, Undang-Undang Ciptaan Manusia. Selain itu, sekularisme juga menggunakan sistem pembelajaran dan pengajaran barat dengan tidak menerapkan ajaran yang berteraskan agama Islam kepada pembelajaran harian. Yang terakhir adalah kesimpulan. Antara kesimpulan yang boleh dibuat adalah ia mendatangkan kesan yang amat buruk kepada umat Islam disebabkan oleh fahaman dari barat ini. Sebahagian besar umat Islam kini telah hilang kepercayaan dan terpesong ke jalan yang tidak lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Ikhwan. Saya Muhammad Rustam bin Sazali akan membentangkan tajuk kecil iaitu metodologi kajian. Dalam bab ini, saya akan menerangkan cara atau kaedah yang kami gunakan dalam menjalankan kajian ini. Kami menggunakan dua jenis bentuk kajian dalam kajian ini. Yang pertama merupakan asal usul di mana kami mencari dan mengumpul maklumat berkaitan tajuk kami iaitu pemikiran sekularisme.
Dan kami menggunakan banyak sumber rujukan seperti laman web dan beberapa risalah dan buku-buku falsafah. Jenis bentuk kajian kedua pula ialah kaedah soal selidik, di mana kami menggunakan kaji soal selidik secara online atau lebih dikenali sebagai Google Form. Kami berjaya mengumpulkan 60 responden dengan memberi 6 soalan survei yang berkaitan tentang pengetahuan dan kefahaman mereka terhadap pemikiran sekularisme ini. Seterusnya merupakan hasil analisa kami dalam bentuk catapan bagi setiap soalan. Darjah 1 merupakan untuk soalan pertama, iaitu berkaitan umur. Majoriti responden yang kami terima merupakan golongan muda dan hasil mendapati 81.7% daripada 60 responden merupakan golongan berumur 18 hingga 30 tahun. Manakala pada darjah kedua merupakan analisa pada soalan kedua, di mana adakah mereka tahu apa itu pemikiran sekularisme, dan majoriti responden iaitu 63.3% mempunyai ilmu asas tentang pemikiran sekularisme ini. Pada darjah 3 pula, majoriti responden iaitu 68.3% bersetuju bahawa pemikiran sekularisme ini telah menular di kalangan masyarakat. Pada catapai dalam darjah keempat pula, majoriti 76.7% responden bersetuju bahawa sekularisme memberikan kesan yang buruk pada agama. Namun, pada darjah kelima, majoriti responden bersetuju dan ada juga yang tidak yakin akan jawapan mereka, iaitu dalam 43.3% dan 66.7% responden yang menjawab soalan ini, iaitu berkaitan pemerhatian mereka terhadap pemikiran sekularisme ini tersebar secara terbuka di kalangan masyarakat. Akhir sekali, catapai bagi soalan 6. Soalan ini berkaitan pendapat mereka tentang kesedaran anak muda zaman kini tentang kesan buruk sekularisme terhadap agama, dan majoriti tidak menafikan dan tidak yakin, iaitu dalam 41.7% dan 38.3% responden. Sekian, terima kasih. Saya menyerahkan pertanyaan ini kepada saudari Syazriana. Sekularisme di Malaysia diperkenalkan oleh penjajah Inggeris yang menaklukkan negara ini setelah Belanda. Dalam penjajahan Pagoh pada 1874, syarat penting dalam penjajahan itu ialah residen Inggeris akan menasihat Sultan dalam semua hal pentadbiran negeri kecuali mengenai agama Islam dan adat istiadat Melayu. Maka akhirnya berlakulah apa yang dinamakan pemisahan politik dari agama atau agama dari negara kerana Sultan kehilangan hak politik dan pemerintahan. Bidang yang paling teruk menerima kesan sekularisme adalah bidang pendidikan. Ini kerana sekolah jenis vernacular telah ditubuhkan dan anak-anak Melayu mestilah belajar menerusi tulisan Rumi dalam usaha mengurangkan pengaruh Islam di kalangan orang-orang Melayu. Selain itu, dari segi ekonomi, penjajah British telah memperkenalkan sistem kapitalis yang mengagungkan riba yang hanya mementingkan keuntungan peribadi. Seterusnya, bagi bidang politik, perlembagaan Malaysia adalah bukti yang paling jelas dalam hal ini. Sedangkan pada asalnya kita tahu dalam agama Islam, politik dan agama adalah satu, tidak bercerai-berai, seperti hijrah Rasulullah dari kota Mekah untuk mendirikan negara Islam di Madinah dan tercetusnya Piagam Madinah. Kesimpulannya, sekularisme merupakan fahaman yang bertentangan dengan Islam dan telah wujud berpuluh tahun lama di negara kita. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh terlalu terpedaya dan taksub dengan ideologi sekularisme ini. Hal ini kerana pegangan utama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Namun, atas dasar nasionalisme, kita perlu akui bahawa negara kita tidak mencampuri agama dan undang-undang bagi menghormati agama lain seperti Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain agama yang ada di Malaysia. Tugasan ini adalah bertujuan bagi menganalisis fahaman sekularisme yang bertentangan dengan keilmuan Islam. Fahaman sekularisme yang telah menguasai sebahagian besar umat Islam pada hari ini menyebabkan akal fikiran mereka menjadi kabur dan hilang pertimbangan untuk menerima hukum hakam Allah sebagai sistem kehidupan yang sempurna. Semua pihak secara tidak langsung adalah bertanggungjawab dalam menangani isu sekularisme ini. Antara cadangan terbaik yang dapat dilaksanakan adalah dengan ibu bapa dalam setiap keluarga. Ibu bapa adalah sumber utama yang dapat mengajari anak-anak tentang pentingnya mengamalkan ilmu agama dalam kehidupan seharian. Bab kata pepatah, meluntur bulu biarlah dari rebunya. Oleh itu, anak-anak yang telah dididik sejak kecil dengan ilmu agama tidak akan mudah terpengaruh dengan unsur-unsur yang dapat merosakkan akidah mereka. Kerajaan juga adalah tunggal utama masyarakat. Kerajaan seharusnya mengambil langkah untuk mengelakkan perkara seperti sekularisme ini menular dalam kalangan masyarakat yang beragama Islam.
Antara caranya adalah dengan mengharamkan segala media yang boleh merosakkan nilai murni dan akidah masyarakat Malaysia dengan menukar kepada alternatif yang bermanfaat agar dapat mendidik dan sekaligus dapat melahirkan masyarakat yang berpekerti mulia. Setiap individu Muslim, masyarakat setempat, media massa, kerajaan serta pemerintahan perlulah mengambil pelbagai langkah dalam memastikan penularan sekularisme ini tidak berleluasa. Masyarakat Islam itu sendiri perlu bekerjasama untuk mendaulatkan Islamiah di Malaysia. Oleh itu, mereka perlu saling membantu, menyokong dan mendukung golongan Islam yang menegakkan syariat Islam di dalam pemerintahan dan pada masa yang sama tidak boleh bersekongkol dengan golongan yang sekular yang mengabaikan syariat Islam. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada grup kami. Terima kasih.